Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my first video after almost 5 months. 5 bulan tak ada post apa-apa, tak ada buat konten apa-apa, tak bercerita apa-apa due to some reasons. Okay, so as a comeback, ini hari kita mau bercerita tentang Into 7 News formal murder charges and crime of violence against this woman, Isabella Guzman. She's accused of stabbing her mother 79 times. 7 News reporter Lance Hernandez live now. seorang perempuan cantik Make you curse, see you glancing, she'll rip your shirt. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama. Let's get started with the story of Isabella Guzman. Isabella Yunmi Guzman merupakan anak kepada Yunmi Ho dan Robert Guzman. Berasal dari Aurora, Amerika Syarikat dan dilahirkan pada 9 Jun 1995. Menikam ibunya sebanyak 151 kali, namun tidak dikenakan tindakan undang-undang. Jadi kan mesti kita pelik kan, kenapa kuno? Sudahlah dia membunuh, dia buat criminal case, kenapa dia tidak kena apa-apa tindakan undang-undang? Why? Mesti kita pelik kan, mesti kita wondering, apa? Kau sebab dia cantik, kau sebab dia apa? So jom kita bercerita. Jadi first of all, si Isabella Guzman ni dia broken family. Jadi pada tahun 1999, masa dia berusia 4 tahun begitu, mak bapaknya cerai. So si Isabella ni dia ikut mamanya. Dia ada perilaku yang sangat-sangat buruk. Dia have a bad attitude, bad karakternya yang tak bagus. Dia macam suka lawan mamanya, dia memang dari kecil dia suka bergaduh dengan mamanya, dia suka apa, dia macam memberontak. Mungkin sebab dia kurang kasih sayang kah, apakah, we don't know. Jadi masa dia umur 7 tahun, mamaknya ni, si Yunmi, dia suruhlah si Isabella ni pergi ikut bapaknya. So dia tak dapat sudah handle anaknya ni kan, dibilangnya lah, Isabella, pergilah aku ikut bapakmu sana. Serabutlah aku mau jaga kau ni, tak bolehlah aku handle kau ni, pergilah aku ikut bapakmu. Begitunya dibilangnya sama anaknya. Jadi sejak daripada itulah hubungannya semakin teruk, getting worse. Iyalah sakit hati kan, sudahlah memang orang ini sakit hati, kau tambah lagi buat begitu, makinlah dia memberontak kan, betul kan tak? Kalau aku pun aku memberontak juga, soalnya aku tidak suka kau usir lagi aku. Nah, gimana lah tu? Makinlah aku rasa tidak disayang, makinlah aku rasa macam tidak dihargai, something like that lah. Jadi maybe si Isabella ni dia pun rasa macam gitu, dia rasa dia tidak dihargai, dia rasa macam mamaknya tidak mau dia rasa macam dia tidak disayangi, macam gitu. Pada suatu hari, pada 27 Ogos 2013, si Isabella ni dengan mamaknya bergaduh besar. Gaduh besar betul diorang punya pergaduhan time tu. Si Isabella ni dia lawan mamaknya sampai dia ludah mamaknya punya muka, diludahnya mamaknya. Jadi si mamaknya ni takut sudah. Wih, anakku ni kenapa ni anakku ni? Makin teruk pula dia. Jadi dia pun ketakutan sebab dia rasa macam anaknya ni semakin teruk, semakin macam yang memberontak, jadi dia takut. Jadi malam tu dia suruhlah laki barunya ni, dia ada laki. Jadi si Isabella ni dia tinggal dengan mamaknya, dengan bapak tirinya. Nama bapak tirinya tu si Ryan lah gitu. Jadi masa lepas dia bergaduh tu, dia suruhlah lakinya ni pergi tidur sama anaknya. Jadi lakinya pun tidurlah sama anaknya ni. The next day, iaitu pada 28 Ogos 2013, si mamaknya ni, si Yunmi ni, dia dapatlah email daripada anaknya si Isabella tu. Memang dia cakap begini, "You will pay." Kau takut lagi mamaknya. Aduh, apa maksudnya ni? Begitu berfikir sama mamaknya. Takut so dia macam-macam saudara otaknya. Jadi dia huru-hara. Jadi dia teleponlah bekas lakinya si Robert Guzman tu. Dia telepon, dia cakap, "Hello, telepon dulu si Isabella, nasihat dulu anakmu. Kenapa anakmu tu makin memberontak begini-begini?" Dia cerita lah everything. Dia cerita dia takut apa-apa semua, dia cerita. Dan si Robert ni pun dia pun risau. Dia pun risau juga. Kenapa aku mesti nasihatnya anakku ni? Dia pun nasihatlah anaknya. Mungkinlah dicakapnya, "Nak, janganlah kau lawan-lawan mamakmu, kesian bawa mamakmu begini-begini." Begitu-begitulah, yang penting dia nasihatlah anaknya. Jadi dia fikir menjadilah sudah tu nasihatnya. Sebab masa dia call tu, anaknya tu si Isabella tu konok menangis, dinasihat apalah, macam biasalah kita ni kalau suruh buat salah dinasihat pandai menangis, kalau ada hati lah
begitu menangis apa semua. Begitulah si Isabella, dia menangis dan dia kena nasihat. Mamanya nih dia bukan setakat call si Robert aja suruh nasihat anaknya, dia call polis juga. Dia bagi tahu polis suruh tolong nasihat anaknya. Jadi polis ni pun dia datang lah pergi rumahnya ni, dia pun bercakap lah dengan si Isabella, dia bercakap lah juga dengan si Yunmi ni. Dan polis pun buat conclusion yang ini hanyalah family matter. Jadi nothing to worry, apa-apa semua ini hanyalah masalah keluarga, begitulah. Mamanya pun rasa macam oh mungkin okey lah sudah ni, sebab polis pun sudah nasihat, bapaknya pun sudah nasihat si Isabella ni. Jadi mamanya assume yang everything is okay sudah. So dia pun baliklah dari kerja, dia kan kerja, dia baliklah di rumah tu, dia bawa makanan. Macam mak-mak lah kan, dia bawakan anaknya makanan. Dia tanya lelakinya, mana si Isabella? Lepas tu dia cakap si Robert, si Anu ni, dia cakap, lakinya cakap tak ada dia turun ni, dia cakap tak ada dia keluar, dia di bilik saja. Tadi je dia ada keluar pergi dapur, baru-baru jugalah, tak juga lama sangat, dia bilang begitu. Oh bahayalah, mau mandilah aku, bilang bininya, bilang si Yunmi ni, dia mau mandilah konon. Jadi dia pun naiklah pergi atas, pergi bilik air atas, konon dia mau mandilah. Tengah-tengah si Ryan ni duduk di bawah tu kan, di ruang tamu dia duduk, bininya kan cakap dia mau pergi mandi kan. Jadi duduklah dia tunggu bininya kah, dia buat apa-apalah di ruang tamu tu kan. Dia tunggu, tiba-tiba dia dengar dentuman dari atas. Dia dengar dari atas. Wih, kenapa ni? Apa ni jadi di atas ni? Begitu. Lepas tu dia dengar bininya panggil-panggil dia. Bininya panggil-panggil, bininya minta tolong, begitu-begitu. Lari naik ke atas cepat. Lepas tu dia nampak dalam toilet tu, dia nampak pintu toilet tu terbuka sikit. Lepas tu dia nampak darah keluar dari situ kan. Dia membuka lah itu pintu, tapi si Isabella ni dia tahan itu pintu. Dia tahan. Dia orang pun beradu lah di situ, macam si Ryan ni dia try buka pintu tu, dia tolak, tapi si Isabella ni tak tahu lah dia terlampau kuat kan macam mana kah, dia tolak pintu tu, lepas dia kunci di dalam. Jadi si Ryan ni, lakinya si Yunmi ni, tak dapat buat apa-apa sudah. Dia turun di bawah, call 911, dia cerita apa-apa semua. Dia call tu kan, lepas dia call 911, dia naik lagi balik. Lepas tu time dia naik memang banyak lah darah bergelimangan sudah di situ. Lepas tu terbuka tu pintu, keluar lah ni si Isabella, banyak darah di badannya. Lepas tu dia pun cepat masuk tengok bininya. Bininya terlentang di lantai dengan keadaan yang apa ni, sekarat lah sudah. Sekarat so bininya, banyak saudara-darah. Lepas tu ada kayu baseball tu dekat tepi bininya ni. Beberapa jam lepas tu, 2 jam lepas tu, polis sahkan si Yunmi meninggal sudah dia. Jadi tadi kan si Isabella keluar dari itu tuh, dari tandas tu kan, dia lari pergi mana? Dia lari pergi market, dia lari. Perutnya kok berdarah. Jadi dia pergilah satu market tidak jauh dari rumahnya. Dia suruh pekerja market tu bersihkan badannya. Dia mau minta dia mau tumpang kasih bersih darah-darah. Dia cakap, "Oh, saya kena rogol ni." Dia sedih-sedih lah, dia cakap kono dia kena rogol apa semua kan. Jadi kan dia cantik, jadi orang percaya lah dia kena rogol. Lepas tu dia cakap begini, "Jangan bagi tahu, jangan buat report polis ya kalau aku kena rogol sebab aku malu." Dia cakap begitu. Kau tengok mental belakon lagi dia kena rogol kono. Jadi orang pun percaya kan sebab dia cantik. Itulah, jangan kamu tertipu. Tidak semestinya orang cantik ni baik. The next day ni, tanggal 29 Ogos, polis kan cari tapi tidak jumpa. Sekali pada 29 Ogos ni dia kena jumpa. Isabella cakap itu bukan dia. Dia memang mirip tapi bukan dia. Dia cakap looks like me but not. Dia bilang begitu. Jadi polis pun tak laku tahu kenapa, percaya je itu polis. Jadi selepas pada malam hari polis jumpa lagi dia, dan polis tangkap. Pun dibawa lah pergi penjara. Kita sudah cerita tentang dia punya biodata, kita sudah cerita tentang kronologi cerita. So kita akan masuk kepada pembicaraan case. Jadi lepas dia ditahan ni, dia pun mau dibawa pergi mahkamah, tapi dia nak mau keluar dari penjara tu. Dia berkeras. Dia cakap konon si Yunmi tu bukan mamanya, si Cecela konon nama mamanya. Dia bunuh si Yunmi tu sebab dia mau selamatkan dunia. Dia bilang begitu. Nah, kau tak seram tu sudah lagi. Jadi pada Disember 2013, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah kerana Dr. Richard Pons diagnos dia ada paranoid schizophrenia. Jadi dia pun dimasukkan ke Colorado Mental Health Institute, dan tidak dinyatakan seberapa lama dia di sana, tapi yang pasti sampai dia sembuh lah. Tapi lepas dia tidak lepas sebenarnya, dia tidak lepas pun sebab selepas
dia sembuh nanti dia akan dibicarakan balik, sebab orang semua tidak puas hati, dia mesti juga dapat balas, dia mesti juga dapat hukuman yang setimpal atas kriminal yang dia buat tu. Okay? Jadi kenapa tadi aku cakap 151 kali padahal 79 dia? Sebab masa dia dibicara tu dia mengaku dia telah tikam mamanya sebanyak 151 kali. Begitulah kisah si Isabella Guzman ni. So moral of this story is, as a parents kita mesti faham kita punya anak. First, that is the most important things. Dalam keluarga tu kita mesti saling memahami. Macam si Isabella ni, aku personal, aku tak blame dia sangat-sangat, sebab dia broken family satu. Aku dapat rasa yang dia ni macam kurang kasih sayang. Sebab tu dia memberontak. Dia perlukan kasih sayang, dia perlukan perhatian. Jadi dia memberontak sampai at the end of the day dia jadi mental, sebab dia terlalu berfikir ke apakah. Jadi itulah, something like that. Depression can cause kepada benda-benda begini terjadi. That's why lah aku mau nasihat, kalau kita ada masalah, kita jangan pendam sendiri. Kita ada apapun, kita try to share with someone yang kita percaya ataupun apa. Kita jangan simpan sendiri. Bila kita simpan sendiri, kita akan depress. Dan bila kita depress, lama-lama nanti we can out of control and we can do something yang tidak baik, yang buruk kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Okay? So stay safe during this COVID, guys. Take care and see you again. Bye.